selaku AJK Angkatan Muda Cabang PJ Selatan, Yang Berhormat YB Abdul Sani, Ahli Parlimen untuk kawasan Kuala Langat, dan seluruh ahli jawatankuasa cabang PKR PJ Selatan, semua anggota dan juga tuan perempuan, selamat malam semua. So, hari ini kita berkumpul di sini bukan setakat kita mendengar ceramah March to Freedom bebas UMNO, tapi kita juga memberi sedikit ceramah tentang isu-isu semasa, terutama GST, terutama kes Siru, lain-lain. Saya rasa ceramah tentang hak dan Sri Anwar Ibrahim semua dah sudah tahu. Kita sangat sedih tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kita anggap penahanan dan penjara kan Datuk Seri Anwar sebagai satu motif politik. Dia ni merupakan kes tahanan politik. Dia tidak salah. Mengapa saya kata begitu, tuan-tuan dan puan? Kerana kalau kita ikut kes dari hari pertama sampai akhir, ada banyak-banyak keraguan di mana mengapa Saiful nak jumpa Najib sebelum berlaku perkara ini. 2 hari nak jadi kes, tapi sudah dia pergi jumpa Najib. Apa motifnya? Bukan setakat nak dapat pinjaman universiti, tidak. Dan tak ada bukti juga Saiful ni pernah masuk ke bilik. Setahu saya, Saiful hanya berada di dalam lift, naik turun. Dia tak ada chance nak masuk ke bilik, sebab dia bukan pembantu Dasri. Dia hanya dari pembantu. Dia hanya ambil barang aja, tapi dia bukan pembantu rasmi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga kes DNA sampai sekarang tidak dapat jawapan. Mengapa yang air mana yang jumpa di kapek ini sepatutnya berlaku di kapek lain, bilik lain, sampai sekarang tak ada jawapan. Dan banyak lagi keraguan, tuan-tuan dan puan. Mengapa Saiful sekarang hidup dengan kemewahan? Dia tak bekerja, dia bukan kelulusan universiti, dia tak masuk universiti, tuan-tuan dan puan. Mengapa sekarang dia hidup mewah, kahwin, sampai semua Datuk Tan Sri datang live television? Mengapa dia mempunyai kereta mewah Alphard? Mengapa dia ada bodyguard? Mengapa dia hidup dalam rumah yang besar, kondominium yang mewah berjuta-juta? Sekarang yang ni lah kita nak tanya kepada Barisan Nasional. Siapa yang bantu atau taja Saiful ni sampai dia boleh hidup mewah? Saya rasa kezaliman Barisan Nasional. Mereka nak masukkan Datuk Seri Anwar ke penjara. Tujuan hanya satu, kerana Anwar telah menggugat kedudukan Barisan Nasional, telah menggugat UMNO dan pemerintah Malaysia. Kalau boleh masukkan Datuk Seri Anwar ke penjara, mereka ingat mereka boleh teruskan pemerintah dengan selanjutnya. Tapi anggapan yang silap, tuan-tuan. Silap. Bukan Datuk Seri Anwar nak jatuhkan Najib
tuan-tuan, Mahathir juga. Mahathir terus terang minta Najib untuk letak jawatan. Kerana banyak kes seperti Siru. Sampai sekarang siapa yang bagi arahan kepada Siru, polis, untuk membunuh Atan Tuya? IGP kita kata tiada kes, selesai semua. Macam mana nak selesai? Tak ada orang yang dihukum. Yang dua ni yang hukum polis, mereka menuntut arahan, menurut arahan. Kita nak tanya siapa bagi arahan? Kenapa sampai sekarang tak ada siasatan selalunya? Kenapa Siru boleh begitu senang keluar dari Malaysia ke Australia? Sekarang dia tak dapat untuk bawa Sirum masuk balik ke Malaysia. Kerana kalau ikut undang-undang Australia, dia seseorang yang telah jatuh hukuman tidak dapat dihantar balik. Sebab itulah tuan-tuan, banyak tanda-tanya mengapa berlaku, siapa bagi arahan. Ini pemerintah UMNO kena jawab. Bukan kita sapu semua perkara ini di bawah kapit. Tidak. Saya penceramah akan bagi kupasan selanjutnya. Saya hanya nak yang akhir ni, saya nak share satu perkara. Di sini, di mana baru-baru ni saya menghadiri mesyuarat atau himpunan pertubuhan Parlimen Antarabangsa, iaitu Inter-Parliamentarian Union IPU di Hanoi, Vietnam. Saya mewakili Malaysia, ahli parlimen di Hanoi, untuk mengikuti perkembangan tentang kes-kes human rights, hak asasi yang berlaku di antara ahli parlimen di seluruh dunia. Walaupun kita bincang banyak perkara, tapi IPU ni dia ada satu jalan kuasa, Committee of Human Rights on Parliamentarian, iaitu mereka boleh siasat, menjalankan siasatan di setiap negara tentang kes-kes ahli parlimen yang telah dianiaya, yang telah dipenjarakan, yang telah dibunuh, yang akan dibunuh. Saya wakil PKR ke Hanoi. Walaupun kita ikut, kita wakil Malaysia, tapi kita pun menjalankan tugas kita. Saya bawa kes-kes ahli parlimen yang telah di bawah siasatan, dipenjarakan tentang akta hasutan. 8 MP, 8 ahli parlimen kes saya telah bawa ke dalam jalan kuasa. Macam ahli parlimen Seputih, Teresa Kok, ahli parlimen Shah Alam, Khalid Samad, ahli parlimen Rasa, YB Teo dari DAP, ahli parlimen Batu, Ten Chua, ahli parlimen Padang Serai, YB Surendran, YB Nurul Izzah Anwar, ahli parlimen Lembah Pantai. Kesemua kes ni kita bawa. Kita bawa kes kata ahli parlimen kita sekarang tidak boleh berucap dengan bebas, ditangkap kerana melanggar akta hasutan. Nurul Izzah Anwar berucap di parlimen, hanya baca mesej ketua pembangkang telah soal siasat, dipenjarakan satu hari. Semua ni saya bawa. Akhirnya jalan kuasa ni telah meluluskan. Mereka akan buat siasatan terhadap 3 negara yang melanggar undang-undang, termasuk Malaysia. Yang pertama, Maldives. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Mongolia. Nampak kita punya standard
Malaysia yang melanggar hak asasi manusia, terutama human rights on MP, ahli parlimen. Dan setiausaha IPU akan datang Malaysia pada hari besok. Besok hari Sunday, Ahad akan sampai, dan hari Isnin beliau akan jumpa yang Ketua Dewan Rakyat dan juga yang Ketua Dewan Negara, nak bawa mesej keputusan IPU secara rasmi untuk menyiasat ahli parlimen yang tertindas di Malaysia, terutama 8 ahli parlimen yang saya katakan tadi. Mereka nak hantar rombongan secara rasmi pada akhir bulan Mei. Satu kumpulan datang untuk soal siasat tentang masalah ahli parlimen di Malaysia. Ngapa tidak boleh dia dipilih oleh rakyat? Ngapa dia tidak dibagi kebebasan untuk berucap? Ngapa akta hasutan? Mereka guna akta hasutan untuk menangkap ahli parlimen pembangkang. Saya rasa tujuan mereka nak bagi convey message tentang akta hasutan ni. Akta hasutan saya rasa memang sudah menjadi satu alat untuk menangkap ahli parlimen pembangkang. Dia disalahgunakan akta ni untuk melindungi, membantu Barisan Nasional UMNO untuk kekal pemerintah. Siapa-siapa yang melanggar, siapa-siapa yang tidak suka bagi kritikan, semua kena hasut, kena semua ditangkap, disoal siasat. Itulah tuan-tuan puan, kita tunggu IPU datang untuk siasat kerajaan Malaysia ni. Mereka akan temu buah setiap ahli parlimen dari pihak pembangkang ataupun dari pihak pemerintah. Mereka akan jumpa setiap orang yang terlibat untuk dapatkan maklumat selanjutnya tentang akta hasutan ini. Sebab itu tuan-tuan puan, saya dari dulu lagi saya minta akta hasutan ini tidak perlu di Malaysia. Akta hasutan ini digunakan di mana dia hanya untuk fokus terhadap pembangkang. Dia memang nak salah gunakan akta ni. Sebab itu saya kata akta hasutan tak perlu wujud di Malaysia. Dia macam ISA. Dia syaki untuk melibatkan kes keselamatan tangkap, tak bagi can langsung. So saya rasa kita masih tunggu, dan saya besok pada hari Isnin, bukan besok, hari Isnin saya akan buat satu press conference PC tentang IPU ni, perkara-perkara yang telah disetujui di IPU. Saya akan bawa ke dalam Dewan. So saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban nabi islam dina nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli Muhammadin nabiyyi wa ala washabihi wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lukhatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tajahau, manakam. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berhormat Saudara Hiliosan Ahli Parlimen PJS merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Abdullah Sani Ahli Majlis Pimpinan Pusat juga merangkap Ahli Parlimen Kuala Langat, seluruh pimpinan, hadirin dan hadirat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Pertamanya saudara, saya ingin mulakan dengan
dengan membaca satu saja yang ditulis oleh Romo Worsito, seorang pujangga Indonesia abad ke-16. Tajuknya saudara yaitu Zaman Edan. Tahu makna edan? Zaman gila. Edan ni bahasa Jawa, bahasa Malaysia ni, bahasa Melayunya ialah gila. Hidup di zaman edan, gelap jiwa, bingung fikiran. Turut edan, hati tak tahan jika tak turut, batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan. Tapi janji Tuhan sudah pasti. Betapa untungnya orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Betul tak saudara? Saudara yang saya hormati lagi kasih sekalian, memang sekarang ini saudara zaman edan, zaman gila. Kita boleh campur sikit lagi, gila babi pun boleh. Apa yang berlaku saudara, kita boleh sendiri tengok dan kita boleh sendiri rasai apa yang berlaku dalam negara kita. Tadi YB Hilausan juga banyak jelaskan, termasuk saudara yang melibatkan kes pembunuhan Altan Tuya sampai sekarang masih lagi belum selesai. Betul tak tuan-tuan? Saya sewaktu ditangkap kali pertama pada 22 hari bulan Februari, malam tu saudara, saya bersama dengan Adam Adli dibawa ke bilik mahkamah untuk diambil keterangan. Lepas selesai ambil keterangan, selepas di lock up, tidur dengan satu sel dengan Adam, saya pun tanya, ni malam ni kami boleh keluar ataupun tidak? Keterangan kita dah beri. Jawab pegawai polis tersebut, kami ni menurut perintah. Saya pun terus jawab sebiji macam Sirul. Betul tak tuan-tuan? Itu jawapan Sirul. Dia bunuh Altan Tuya sebab ikut arahan. Tapi sampai sekarang saudara, kita tak tahu siapa yang arah Sirul dan Azilah bunuh dan letupkan Altan Tuya dengan C4. Saudara, kalau nak kita fikir, Sirul ni nak banding dengan Azilah, Sirul ni korporal saja, Azilah chief inspector. Kalau nak banding dengan Sirul, Azilah lebih cerdik. Betul tak saudara? Tapi yang lari ke Australia siapa? Sirul. Azilah tak lari. Macam mana dua ni tak boleh bincang supaya sama-sama lari? Yang lari Sirul. Azilah kena tangkap, tunggu masa nak angkut gantung. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita fikir, kenapa dia lari di Australia? Sebab saudara, dia tahu di Australia tak ada ada undang-undang di Australia itu tidak membenarkan hukuman mati. Sirul lari. Yang pelik saudara, sebab tu kita persoalkan IGP, Ketua Polis Negara, kenapa Sirul penjenayah boleh keluar daripada Malaysia. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu kita desak IGP, Ketua Polis Negara, letak jawatan segera. Betul tak tuan-tuan? Saudara, ini apa? Ketua Twitter negara, dia pantau orang kot Twitter, tangkap orang kot Twitter. Apa punya kejadah negara kita Malaysia ni tuan-tuan? Ada ketua polis negara tapi jadi pantau dalam Twitter. Betul tak tuan-tuan? Saudara, saya pun baru keluar lock up pada 28 hari bulan. Kena lagi 10 hari bulan, 2 malam aku dalam lock up Jinjang. Yang terbaru 28 hari bulan, 2 malam juga di reman dekat Jinjang. Saudara, saya dah lari dah. Sampai ke Petaling Street kena tangkap, sampai depan pintu hotel, leher saya dirangkul oleh
3 orang, termasuk pegang tangan seorang, terus bawa saya ke mana? Ke IPK Kuala Lumpur. Sampai di IPK Kuala Lumpur, saya diserahkan kepada D9 Bukit Aman. Kemudian saya dihantar ke IPD Danwangi, diserahkan kepada D9 Danwangi. Masuk dia saudara, dalam bilik D9 Danwangi, saya jumpa siapa? Saya jumpa dengan Tuan Haji Mat Sabu. Saya mau tanya Haji Mat, Abang Mat, apa kes? Jawab Abang Mat. Dia pandang kiri, dia pandang kanan, dia buat shh. Lepas tu dia pun angkat tangan, letak kat mulut dia. Dia bisik dekat saya, salah tangkap. Dia tangkap Mat Sabu di Pulau Pinang pakai topeng macam Mat Sabu penjenayah besar. Dia bawa ke Danwangi Kuala Lumpur. Pukul 1 lebih baru dia bebaskan esoknya. Waktu itu saya berada di D9 Danwangi. Saya masuk saudara, ada 2 orang anak muda. Saya ingat dia kes lain. Tiba-tiba dia ulur tangan dekat saya. Saya salam, saya kata, kamu apa kes? Dia kata kena tangkap dekat Taman KLCC. Dia tak pergi demonstrasi. Waktu itu kita dah bersurai, ada orang bagi poster pada dia, dia pun ambil. Dia tengok, buka poster tu tulis undur Rosmah undur. Dia pun gulung poster, pergi ke taman KLCC. Dia minta dengan, dia jumpa ada sekumpulan polis, anggota polis. Dia tanya anggota polis, cik, dekat mana masjid ke surau dia nak solat asar? Bila polis tengok ada tangan dia, ada poster, terus tangkap dia, bawa ke Danwangi. Padan muka dia 2 orang. Bila ada saya tahu dia tak ada lawyer, saya hubungi lawyer. Alhamdulillah, besoknya saudara, kami terus dibawa ke Jinjang, pakai baju lokap, digari masuk Jinjang. Kami diletakkan bersama dengan 6 orang penjenayah. Satu sel, masuk saya dengan 2 orang mahasiswa tadi, 9 orang saudara. Lepas subuh tidur. Dalam pukul 10, saya jangka dalam pukul 10 lebih gitu, kami dikejutkan. Saya pun keluar daripada sel, dibawa masuk ke sel sementara. Dalam sel sementara tu saudara, ada 2 orang. Seorang pakai ketayap, pakai jubah. Seorang lagi sedang tidur, kepala dia ke bawah, tidur, siap punya apa? Berdengkur. Saya biarkan. Kemudian anggota polis yang jaga lokap itu cakap, bangun. Bila kami bangun, saya bangun, dia kata tolong kejut orang tu. Saya pun, sebelum saya kejut, saya pergi tengok muka dulu. Tuan-tuan tahu siapa? YB Khalid Samad. Tuan-tuan, kalau rasa tuan-tuan kalau kena tangkap duk lokap tu, tentu dah tak boleh tidur dah. Pucat muka, duk fikir anak bini kat rumah, duk fikir esok punya kerja, macam-macam cara sebab kena lokap. Betul tak tuan-tuan? YB Khalid Samad tidur. Tu seorang pejuang saudara. Betul tak tuan-tuan? Walaupun kamu boleh pukap kita, tangkaplah kita, coleklah kita sekalipun, lawan tetap. Saudara sekalian, saya pun tak nak lama sebab saya kena ke Batang Kali, sejak daripada sini. Saudara, Datuk Marajalela di Perak, di Pasir Salah, Perak. Datuk Dor Said di Nanning. Haji Amraman Limbung di Terengganu.
di Sarawak, dan ramai lagi pejuang-pejuang negara, pejuang-pejuang tanah air. Kenapa mereka bangkit lawan British, saudara? Mereka bangkit lawan British kerana British memperkenalkan cukai kepada rakyat. Betul tak, tuan-tuan? Mereka perkenalkan cukai tanah, mereka buat cukai pokok, jajah tanah air kita. Saudara, Datuk Marjalewa bunuh James W. Birch, Tuan Haji Abdul Rahman Limbong, peristiwa di Padang Kacung, Dor Said di Nanning, dan semua saudara, mereka bangkit kerana apa? Kerana kerajaan British laksanakan cukai dan membebankan rakyat. Sebab itu saudara sekalian, bila kerajaan UMNO, Barisan Nasional, laksanakan GST, cukai ini saudara, maka apa yang harus kita buat? Lawan tetap. Kita tak boleh berhenti, saudara. Hari ini rakyat nak keluar pun, tuan-tuan, dia rasa susah hati. Betul tak, tuan-tuan? Beli top up Selcom ke Maxis ke, tambah 60 sen. Saudara, RM10, 60 sen. Kalau saudara belanja 100, RM6. Kalau saudara belanja RM1,000, RM600. Tuan-tuan sekalian, sebab itu saudara, ini adalah cukai untuk bebankan rakyat. Ini adalah cukai untuk miskinkan rakyat, memberikan rakyat sengsara. Sebab itu saudara sekalian, kita mesti teruskan perjuangan untuk tolak GST dan tolak UMNO dan Barisan Nasional. Setuju, saudara? Saudara, bila orang tanya saya, adakah anda setuju dengan GST? Saya akan jawab, saya sangat setuju, saudara. Sebab apa? Kenapa saya setuju? Sebab saudara, GST inilah yang akan hancurkan UMNO dan Barisan Nasional dalam Pilihan Raya ke-14. Betul tak, tuan-tuan? Dan kita boleh lihat banyak negara yang laksanakan GST, parti-parti politik yang memerintah negara waktu itu, kebanyakan mereka kalah sewaktu pilihan raya. Sebab itu saudara sekalian, kamu buat GST, kamu tekan rakyat, kamu ambil duit rakyat, tuan-tuan, insya-Allah UMNO dan Barisan Nasional akan tumbang dalam negara ini. Saudara, saya nak sedikit berkaitan dengan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, Anwar terpenjara, tapi jiwanya merdeka. Betul tak, tuan-tuan? Jiwanya ada dalam setiap individu yang ada di sini dan seluruh Malaysia ini. Betul tak, saudara? Saudara, tapi tuan-tuan, yang hari ini hidup bebas tapi jiwanya terpenjara, siapa? Rosmah Mansor dan Najib. Tuan-tuan, saya ada pengalaman sedikit dengan Saiful Bukhari Azlan. Bukan pengalaman meliwat, jangan salah faham. Pengalaman saya, saudara, 3 tahun yang lalu. Waktu itu Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji. Saya balik sama isteri, balik ke Kedah Cini Timur, Pekan. Kemudian nak balik ke Kuala Lumpur. Sewaktu dalam perjalanan, saya rasa nak kencing, berhenti di hentian Lancang. Sampai di hentian Lancang, saya terus keluar masuk tandas. Bila saya keluar daripada tandas, saya terserempak dengan seorang lelaki pakai topi, tinggi lampai, sedang isap rokok, masuk dalam tandas. Selisih. Saudara,
saya cakap, Saiful, saya pun saudara terus pergi kat kereta, beritahu kawan saya yang mandu kereta. Saya kata, Black, masuk dalam tandas, Saiful ada dalam tandas. Kawan saya masuk dalam tandas, dia keluar, dia cakap dekat saya, betul, Saiful. Waktu tu saudara lebih kurang pukul 1 lebih pagi. Saudara, lebih kurang jarak saya dengan bendera tu, Saiful berdiri di situ. Tiba-tiba dia pandang saya pandang dia, maka mata bertemu mata, tapi tak jatuh cinta lah. Dia tengok saya, dia angguk. Saya pun bila dah orang angguk, saya angguk sekali. Tiba-tiba Saiful terus datang jumpa saya, sampai depan saya, terus dia hulur tangan. Saya pada awalnya geli nak bersalam, aku salam juga. Saudara, lepas pada itu saya pun tanya dia, kau daripada mana Saiful? Dia jawab, dari Lancang. Nak pergi mana? Daripada mana? Rumah mak saudara, balik hari raya haji. Nak ke mana? Saya tanya, kau nak balik mana? Dia jawab, Damansara Perdana. Saya tanya lagi, kau kerja apa sekarang? Jual insurans. Saya tanya, kau kenal lagi aku? Dia jawab, kenal bang. Tengok misai abang pun dah kenal. Nak main-main ke misai aku? Kemudian saya tanya, so apa kes? Macam mana dengan perbicaraan? Dia jawab, tak tahulah bang. Saya tanya, agak-agak boleh menang ataupun tidak? Dia jawab lagi saudara, dia jawab, tak tahulah bang, serah pada hakim. Saudara, lepas itu pertemuan itu berakhir di situ. Saya kata saya nak balik sebab isteri saya kerja besok. Saya teruskan perjalanan pulang ke Kelang. Saiful saya tak tahu. Waktu itu saudara, Saiful seorang diri, saya 3 orang, saya, isteri saya dan juga kawan saya. Saudara, 2 minggu selepas itu, keluar dalam satu blok UMNO RBH, tajuknya saudara, Saiful jumpa Faris secara sulit. Apa dia kata dalam blok tersebut? Dalam blok itu menyatakan bahawa Faris jumpa dengan Saiful secara sulit, seperti mana Saiful pernah jumpa Izam secara sulit. Dan dalam pertemuan tersebut, saya mempercayai segala cerita antara dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melibatkan Anwar meliwat dia. Dan di akhir pertemuan, saya ucapkan selamat kepada Saiful. Saudara, pertemuan bukan dirancang. Pertemuan secara tiba-tiba dan saya ada saksi. Saudara, kalau itu pun Saiful boleh bagi tahu kepada blogger UMNO dan fitnah saya, apatah lagi saudara, Saiful boleh fitnah bahawa Anwar Ibrahim liwat lubang exhaust dia. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu saya nak beritahu, Saiful adalah pembohong, dia adalah pemfitnah. Sebab tu tuan-tuan, secara nyata dan jelas, Saiful pemfitnah ini saudara telah laksanakan satu konspirasi untuk jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, saya YBE
Wahidullah Sani, apatah lagi anak beliau YB Haniza pun ada. Kita cukup kenal dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Kenapa saudara? Sebab kita biasa berjumpa dengan beliau, biasa bermesyuarat. Sama ada mesyuarat sebulan sekali yang Majlis Pimpinan Pusat, saya sendiri sebulan sekali, seminggu sekali akan jumpa Datuk Seri Presiden dalam biro politik. Saudara, kita kenal Datuk Seri Presiden. Apa habit beliau? Apa habit beliau saudara? Di tangan beliau ada gelang mutiara. Anak dia boleh sahkan, pimpinan pun boleh sahkan. Di kanan kawan ni ada gelang mutiara. Apa dia buat dengan gelang mutiara itu saudara? Gelang itu dia guna untuk berzikir, bertasbih. Itulah kerja dia dalam mesyuarat, dalam perjumpaan, di mana saja saudara. Kawan akan main jari-jari dia, main mutiara putih tersebut untuk berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, selain daripada itu, saya tanya juga pemandunya, saya tanya orang yang rapat lagi dengan beliau. Beliau pagi-pagi dah sembahyang tahajud sebelum subuh. Dalam kereta dia banyak berzikir, baca Yasin, baca Quran. Itulah Datuk Seri Presiden Parti Keadilan. Hatinya tak pernah mati dengan Allah. Kalau saya ni kasar, dia sentiasa nasihat saya, sebab saya anggap dia sebagai seorang ibu kepada saya. Saudara, ijazah saya ni dalam bimbingan dan kaunseling, orang perempuan ni yang ke-6. Suami ni tak payahlah nak sembunyi dengan isteri sampai masa kantoi. Betul tak tuan-tuan? Tak payah nak sembunyi. Ada kala isteri dia tengok muka suami pun dia dah tahu, ni mesti ada masalah ni. Sebab itu Tuhan memang berikan panca indera ini kepada isteri. Yang belum kahwin kau memang tak faham. Saudara, kalau betul Anwar Ibrahim seorang peliwat, takkan dalam sepanjang itu saudara tak pernah kantoi dengan kawan. Betul tak tuan-tuan? Saudara, Anwar punya nafsu liwat ni 10 tahun sekali. 1998 dia liwat Azizan, 2008 liwat Saiful. Saudara, kalau logik akal, kalau memang kakilah meliwat, takkan liwat 10 tahun sekali. Betul tak tuan-tuan? Akan berderet orang akan mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim. Betul tak saudara? Takkan tak pernah kantoi dengan isteri, dengan Datuk Presiden Dr. Wan Azizah. Saudara sekalian, sebab itu saudara, apabila melibatkan kes liwat termasuk video seks, siapa yang akan saya tengok dahulu? Saya akan tengok Datuk Dr. Wan Azizah dahulu. Saudara, Datuk Seri Presiden Dr. Wan Azizah hari ini bangkit mempertahankan suami dia. Betul tak tuan-tuan? Kerana apa? Dia tahu Anwar difitnah. Betul tak saudara? Anak-anak beliau hari ini dulu kecil tahun 98, sekarang dah berkeluarga, ada anak. Hari ini bangkit keluar memperjuangkan bapa mereka, sebab mereka tahu Anwar adalah mangsa fitnah. Anwar dizalimi, Anwar dipenjarakan, dan Anwar adalah tahanan politik. Betul tak tuan-tuan? Saudara, ini bukan kes kecil-kecil saudara. Ini belasah lubang tai. Kan? Kalau kena orang lain dan lagi luar negara, malu. Betul tak tuan-tuan? Tapi dalam isu ini saudara, Kak Wan tahu, termasuk anak-anak mereka tahu bahawa Anwar difitnah, Anwar
adalah mangsa politik. Sebab itu saudara, lawan tetap. Kita kena bangkit untuk bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhir kata saudara, suasana kepetang kali, saya akhiri dengan pantun. Buat rumah atas tanah, dalam rumah ada sejadah. UMNO dulu punah ranah, UMNO sekarang haram jadah. Betul tak saudara? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Okey, terima kasih Cikgu Faris. Demikian ceramah yang sangat memberangsangkan kita untuk memperjuangkan apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, saya telah mendapat maklumat daripada arahan pihak polis bahawa kita perlu mengarahkan semua pendengar-pendengar ceramah di luar untuk masuk ke dalam sebab kita telah menghalang lalu lintas. Jadi sebelum tindakan diambil, saya minta untuk mohon semua masuk ke dalam dan beri kerjasama kepada kita.